Okey, dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Patutlah tak mengantuk pagi ya. Sampai tidur lagi kena denda. Okey, perkenalkan diri Muhammad Zaini bin Mazin, business partner kepada Mak Nak Sopiah binti Ma'arif tadi. Kami ditaja di dalam bisnes ini oleh satu tepukan untuk Emerald Direct, Cikgu Hazrin dan juga Puan Mal Samiza. Dibimbing oleh Diamond Direct Abang Khairul Anwar dan juga Kak Wan serta mentor Studio FC kita founders Double Diamond Abang Harun dan juga Kak Muri. Dan seterusnya kepada semua leader-leader yang ada di dalam dewan ini dan khususnya kepada Dr. Zikri. Satu tepukan untuk Dr. Zikri, Diamond Dr. Zikri di atas potensian dan kesudian beliau untuk bersama kita pada hari ini. Okey. Okey kan? Okey. All about leaders. Sekarang hari ni semua kita bercakap tentang leader saja. Betul tak? Sebab apa? Kita sekarang semuanya adalah leader. Cuma sekarang ni kita nak tahu kita itu leader setakat mana. Kita itu leader ke arah apa? Jadi untuk masa dalam 10 minit saja, saya diberi masa 10 minit je. Cukup 10 minit? 10 minit cukup lah. Dia kalau banyak sangat, saya lagi dia tumpah. Dia tumpah satu gelas ni. Kalau kita tu masa dia tumpah. Kita bagi sikit, dia ambil setakat yang diberi lah. Boleh lah insyaAllah. Kita tengok setakat mana yang boleh beri, kita akan cuba layari bahtera ini. Okey, cuma sekarang ini kita semua leaders. Tapi persoalan yang timbul, yang perlu kita tanya kepada diri kita membawa leader kita ke mana? Ataupun membawa dia punya anak budak grup kita ke mana? Itu persoalan. Ke manakah hala tuju ataupun destinasi yang kita bawa kita punya grup, kita punya bas, kita punya perjalanan? Ini kita kena tanya diri kita, sentiasa kita tanya. Kalaulah kita ini membawa grup kita masuk ke dalam gaul, last kali kita boleh jadi leader tak? Apa yang akan tinggal? Kita seorang saja. Semua yang lain masuk gaul. Masa kita sebagai leader di dalam MOA, kita ada dua pilihan saja. Dia tidak ada tiga. Sama ada kita membawa grup kita ke arah kejayaan ataupun kita membawa ke arah kegagalan. Jadi ini persoalan yang kita kena tanya dan kita kena flashback balik ataupun kita kena muhasabah. Kita tengok kita sekarang ni, saya pin 18% ini berapa lama dah? Bila saya first time saya dapat 18%. First time saya dapat 21. First time saya jadi DD qualified tidak? First time saya FDD meningkat ke tidak? Jadi benda ni kita kena bertanya sentiasa. Supaya kita ada buat strategi baru dan kita melangkah untuk langkah-langkah yang baru dan menuju kepada kejayaan yang baru. Sebab apa kita selalu tadi pun dah diberitahu untuk kita berjaya ni kita menjadi seorang leader yang baik. Saya tak mau bincang banyak bab ni sebab daripada pagi tadi bercakap tentang leader. Tapi benda yang mestilah nak ulangnya di sini maksudnya benda yang penting. Benda yang penting. A leader is one who know the ways, goes the ways and show the ways. Sekarang ni kita kadang-kadang sebahagian daripada kita tahu, tapi kita tak show. Betul tak? Kita tak buat, tetapi kita arah. Yang ni kita kena ubah. Sekarang siapa di sini, Pana nak tanya, yang berada pada pin 21% lebih daripada 4 bulan. 4 bulan dia 21%. Maksudnya dia 21%, 4 bulan tu straight 21%. Okey, siapa 21%, lepas tu tak 21% lagi. Dah 4 bulan.
Maksudnya dia 21% bulan 1 sampai bulan 5 ataupun 21% hari ni sekarang November kita kata 21% bulan Julai, tapi Julai, Ogos, September, Oktober, November dah tak 21%. Siapa macam tu? Tak berani angkat cuba angkat. Kita semua leader, tak perlu malu, angkat tinggi-tinggi. Kita kena tanya. Okey, siapa yang boleh tanya tak? Ataupun satu menjadi sentimen kepada kita. Siapa yang tak requalified diri? Siapa yang berada pada pin yang sama lebih daripada 4 tahun? Okey. Jadi benda ni kita kena tanya tau. Tak apa, aku tak ada masalah. Sebab apa? Kita datang ke sehari ni, kita nak satu semangat baru, ilmu baru, dan kalau boleh kita nak berubah selepasnya. Dan confirm anda kalau datang hari ni, insya-Allah anda boleh berubah. Anda boleh berubah daripada satu tahap kepada satu tahap yang lebih baik. Sebab apa? Kita nak jadi leader yang lebih baik. Okey, yang ini pun Dr. Zikri dah sebut. Okey, kita tak perlu. Dan satu benda yang kita kena tahu di dalam kita nak membina kepimpinan kita ini, yang perlu kita buat ialah kita hendaklah sentiasa rapat dengan mentor. Apa yang makna kata tadi? Awal pagi tadi berkaitan dengan hubungan. Kalaulah kita tidak, sebab apa kita perlu baik rapat dengan mentor? Sebab apa kita rapat dengan mentor? Okey, berapa kali dah cuba tengok diri sendiri, berapa kali dah daripada kita masuk MUA ni, kita masuk program leadership. Siapa dah masuk program leadership dia lebih daripada 3 kali? Ramai. Siapa yang masuk leadership lebih daripada 5 kali? Ramai juga. Maksudnya banyak kali lah. Siapa yang lebih daripada 7 kali masuk leadership? Okey, banyak dah. Agak-agak kita masuk ni benda yang sama aja rasa kan. Banyak pengulangan. Tu pun tak melekat lagi, betul tak? Lekat tak lagi? Tak melekat lagi dalam. Sebab kita buat sesuatu ni sehingga dia melekat tu baru kita boleh ikut. Maksudnya lepas ni kena buat lagi. Maknanya kalaulah kita dah masuk 10 kali 7, 8 kali dah leadership tapi kita masih pada tahap yang sama, masih lagi kita tak boleh membimbing orang lain, maksudnya sesuatu benda yang salah berlaku pada diri kita. Dan satu benda yang perlu kita buat ialah apa? Mentor. Rujuk mentor. Siapa takut nak telefon mentor, angkat tangan. Siapa tak takut nak telefon mentor, angkat tangan. Siapa tak takut nak telefon mentor, angkat tangan. Siapa grup saya tak angkat tangan, saya lagi kena. Siapa takut? Tak berani. Tak berani nak menang. Aku takut pun tak berani. Okey, ini poin yang Pak nak cerita dah. Sebab dia punya kunci kejayaan di dalam MUA ni ialah kita rapat dengan mentor. Percayalah. Percayalah. Sebab mentor, sebab apa kita perlu rapat dengan mentor? Sebab kalau kita tengok di sini, kalau kita tak rapat dengan mentor, kita akan ikut kepala sendiri. Betul tak? Kita akan ikut kepala sendiri. Siapa suka ikut kepala sendiri? Kalau selalu ikut kepala sendiri, anda akan terterak. Ini je. Jadi lepas ini kita kena balik di sini dan kita kena yang pertama sekali kita kena set bahawa aku mesti telefon mentor. Mentor ni bukan Abang Harun saja. Kalau grup Abang Harun hari ni dia 60 orang masuk grup ni. Setiap hari 2 bulan tak habis ke Abang Harun? Bukan Abang Harun saja. Mungkin Didi kita kalau 18% Didi kita. Kalau founder Didi mungkin dia akan telefon
kepada diamond. Tetapi telefon itu penting. Dia sebenarnya telefon ini, dia sebenarnya dua benda. Baru saya satu tepukan kepada Daud. Bangun Daud. Sebab kau tepuk kan? Tepuk je lah. Semua. Okey, terima kasih. Okey, saya nak tahu Daud, dia baru 18%. Tetapi setiap kali dia nak pergi prospecting, dia mesti telefon saya. Setiap kali dia nak pergi prospecting, dia nak pergi jumpa dengan prospek baru, dia akan telefon. Telefonlah. Dan saya akan cakap benda yang sama. Dia pun dengar benda yang sama. Lepas tu dia cerita latar belakang, kita cakap. Esok pun dia cakap. Saya akan sentiasa cakap benda tu. Sekarang ini nampak dia punya perubahan daripada yang tak confident, dia lebih confident. Dia lebih percaya. Sebab apa? Sebab dia dengar benda yang sama. Sebab itulah, bila dia kemukakan cadangan dia untuk dia bercakap dengan prospek, maka pandang kata, yang ni jangan dulu. Cakap bab ni. Sebab itulah kita kena tanya mentor. Sebab apa? Yang pertama, mentor dia ada experience. Ini yang Pak nak tekankan di sini. Pak nak akan senarakan sebab kita mesti baik dengan mentor dan sentiasa telefon mentor dan sentiasa berhubung dengan mentor. Dan selepas ini keraplah. Sebab apa? Mentor dia ada dua. Kita mungkin ada knowledge tetapi experience kita tak ada. Dan ingat dalam MW yang sebenarnya kalau saya kata knowledge dengan experience ni, dia experience lebih penting daripada knowledge. Sebab itulah orang jual durian pun tepi jalan pun dia boleh jadi FC. Agak-agak dia ilmu banyak lah. Tak ada. Tapi sebab apa? Macam bukan sekarang FC dia, bukan maksud sekarang dia tak ada ilmu. Sekarang dia dah ada ilmu. Tapi proses dia itu, dia bertanya mentor, dia laksanakan, laksanakan, sampai dia dah capai satu pin, maka dia penuh dengan ilmu dan juga pengalaman. Jadi anda kena ambil peluang mentor ni. Sementara mentor ada. Dan mentor ambil berat. Kalau mentor kata ikut hampa lah, hampa nak buat apa pun. Macam mana? Okey, yang kedua. Sebab apa kita perlu tanya mentor? Sebab kadang-kadang mentor tahu kita punya matlamat. Dan kadang-kadang kita letak matlamat kita terlalu tinggi dan kadang-kadang terlalu rendah. Tapi mentor tahu. Abang Harun kata apa? Dia menyusu seorang ibu ni menyusu anak daripada kecil, tahu penyakit dia apa, kesesuaian ubat dia apa aktiviti yang perlu dielak atau apa aktiviti yang boleh dibuat. Apa tahap yang dia boleh capai. Jadi benda-benda ini bila kita nak set goal pun, contohnya lah macam anda 21%. Masa kena set goal dengan diri. Ataupun dengan mentor, dengan diamond, emerald dan sebagainya. Dan anda pula akan set goal dengan grup-grup masing-masing. Dan seterusnya apa dia? Sebab apa kita perlu bermentor ni, sentiasa tanya mentor. Tengok gambar apa tu? Kadang-kadang kita nampak macam Arnab. Kadang-kadang nampak macam itik, kepala itik. Perspektif, persepsi masing-masing. Jadi di situ kita kena sentiasa tengok, berbincang dengan mentor, ke mana kita nak pergi, ke arah mana yang kita boleh tetapkan matlamat kita. Ini dia berbagai lagi. Mungkin kita ada banyak pilihan lepas pada tu bila jumpa dengan mentor. Kalau berbanding dengan kalau kita buat keputusan berseorangan. Okey? Ini yang seterusnya apa yang kita perlu sebab apa kita perlu berhubung dengan mentor ialah build a professional relationship. Maksudnya hubungan yang profesional. Maksudnya kita nak belajar, nak berjaya seperti diamond, tapi kita tak pernah berkontak diamond. Agak-agak ilmu diamond turun tak kat kita? Tak akan turun. Okey? Dan seterusnya yang terakhir ialah untuk kita
sampai kepada potensi yang tertinggi yang kita ada pada diri kita. Siapa di sini yang nampak tahi lalat di ujung telinga dia? Di cuping telinga dia. Di belakang. Bukan depan. Depan mungkin tengok cermin nampak. Yang di belakang ni, siapa nampak? Kak Ma, nampak Kak Ma? Kita tak nampak tahi lalat di belakang kita. Kalau kita tahi, kita boleh nampak. Berapa ramai kita bila jumpa kita tahun 2017 pergi ke Hawaii. Masa tu tak sangka kata nak jadi diamond. Kalaulah Dr. Zikri di Hawaii dia tulis dia punya matlamat satu diamond, 3 emerald dan sebagainya. Tapi bagi Pak Nak sendirilah, terus terang katakan bahawa tak nampak. Tetapi akan kita follow. Dia nampak. Buat ni, buat ni, buat ni. Jadi itu akan menjadi pengalaman kita. Menjadi pengalaman kita yang kita boleh nasihat orang lain pula. Pengalaman yang kita ada tu. Itu pentingnya kita tahu, rupanya aku boleh. Rupanya aku boleh. Dan di dalam semua dewan ini semuanya ada layak menjadi diamond. Satu tepukan untuk anda. Okey. Jadi maksudnya sekarang ini, bila kita tahu ini kepentingan untuk kita merujuk mentor. Memang betul. Memang kita kena rujuk mentor. Janganlah kita buat pandai-pandai sendiri. Jadi persoalan yang timbul sebab kita tahu tentang kepentingan ini ialah ini persoalannya. Sebab apa kita tak rujuk? Sebab apa kita tak rujuk? Adakah dengan kita tak rujuk itu kita boleh meningkat? Kalau boleh meningkat, okey, teruskan. Kalau tak rujuk, aku boleh meningkat, teruskan. Tapi kalaulah kita dengan tak rujuk itu, kita duduk di tempat yang sama, bangku yang sama, pin yang sama, dah bertahun ataupun berbulan-bulan di situ. Adakah kita nak macam tu? Rugi. Walaupun dulu masa tahun 2016, 2015, mula-mula kami setting untuk buat MOA, ramai kami pun sekali, Abdan pun ada, dia kata okey, nak jadi Didi bila? Ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 10 tahun. Tak kisah, sebab MOA ini adalah perniagaan sendiri. Ikut kita lah nak buat bila kita nak jadi platinum dan sebagainya. Ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun. Dan sekarang ni yang 2 tahun dah jadi diamond, yang 10 tahun Didi tak jadi ni. Ya, walaupun kita boleh tetapkan kehendak kita, tapi kita kena cepat punya target itu. Kalau kita bila bagai masuk selain orang dia tahun dia boleh buat. Ini persoalan yang kita perlu tahu. Dah berapa lama kita tak meningkat pin, takut. Tadi pun Dr. Zikri, takut ni salah satu daripada cabaran dan kita takut. Tapi kita bandingkan dengan ketakutan kita tanya untuk mana kita duit. Leader saya ada yang 4,000 dalam dia dapat. Dr. Zikri kata tadi itu ada 160,000. Dulu ni nak dapat 50,000 pun buat loan, betul tak? Buat loan 10 tahun nak dapat 50,000 je. MOA ni kalau 50,000 tu berapa tahun? 3 tahun je jadi FD. Nampak tak? Jadi benda yang besar walaupun
nampak dari segi duit. Sebenarnya impian duit tu yang paling memberi inspirasi, memberi semangat kepada kita yang sebenarnya. Siapa di sini buat MW, saya tak mahu duit, saya nak lah. Tak siapa? Angkat tangan. Saya MW semua tak mahu duit. Tak ada. Sebab saya pun buat MW kerana duit. Sebab duit itulah kita boleh buat dengan benda lain. Okey tak? Jadi selepas ini, sebagai perkongsian pada hari ini, jadi Pak nak tekankan untuk berjaya kena mentor. Kalau pun mentor hampa ini pun rujuk tu ada apa? Alah. Okey. Jadi gitulah keadaannya. Kita ni kena macam tu. Satu lagi, kita pun kadang-kadang di antara kita ada ego. Kita kita ada jabatan. Kan? Tapi letak tepi lah jawatan. Untuk berjaya di dalam MUI. Letak tepi. Kalau kita duduk jawatan dalam MUI, jawatan tu jalan kan. Tapi dalam MUI mungkin susah. Mungkin ada juga macam tu. Jadi pasal satu je perkongsian, dan harap sangatlah itu poin yang penting sekali yang nak ceritakan. Kalau dari segi kalaulah dari segi pengalaman kami lah, sebab apa nak cerita pengalaman kami ni, kalau dalam masa sebab kami tiga foundation dan eksekutif. Untuk jadi demo kami pun buat je, tunjuk mentor tu kami ni. Ini boleh pergi founder sini buat. Dia guide kan. Lepas tu pergi macam ni lagi mudah. Pun berkembang. Ini boleh eksekutif ni. Boleh tak? Boleh. Buat. Semangat tu di samping kalau dia tengok apa yang kita tengok satu ketika stres, dia kata slow. Kalau itu slow tak apa, relax dulu. Ini peranan mentor. Ini pengalaman kami lah. Yang Pak nak cerita, bila tengok tegang sikit, slow sikit. Kita slow. Bila kita slow rupanya, bila kita duduk dalam keadaan macam tu, momentum dah ada. Bila slow tak boleh slow. Ya sebenarnya kita stres je yang menyebabkan kita rasa tegang tu. Jadi kita mengadu dia atas slow sikit. Bila kita kata nak slow tu, tak boleh slow. Dia kena terus juga on track. Macam basikal turun gol. Tahu turun gol. Turun bukit. Orang kampung saya turun gol, dia panggil gol. Orang kampung. Bila basikal turun bukit, agak-agak apa? Laju. Macam tu. Jadi sebagai akhirnya cuma baca ni, aku tidak berubah. Kalau aku tidak berubah, maka aku akan kalah. Ingatlah, kalaulah kita duduk macam tu dah lama dah, tak boleh meningkat, kita ubahlah. Kita ubah sikit. Ubah ni untuk perubahan tu bukan ubah sendiri. Bincang dengan mentor apa yang perlu kita buat, yang terbaik untuk kita. Dan ada tiga orang yang tidak mau melihat kita kecuali dia nak tengok kita berjaya saja. Okey, yang pertama siapa? Mak ayah kita. Mak ayah kita memang dia akan tengok kita nak berjaya saja. Yang kedua, cikgu kita. Cikgu kita pulun mengajar dalam kelas ni. Tujuan saya pulun mengajar ni, saya nak gagalkan kamu. Ada kan macam tu? Mana ada cikgu pulun-pulun mengajar anak murid dia, lepas tu nak gagalkan? Tak ada. Nombor 2 cikgu. Dan nombor 3 adalah mentor upline anda. Dia tu di antara orang yang nak melihat kejayaan kita. Jadi jangan takutlah. Okey? Jadi Pak nak rasa setakat itu saja perkongsian ringkas dengan tajuk topik yang berkaitan, dan insya-Allah kita jumpa di Alaska. Boleh?
boleh buat ya sekarang. InsyaAllah. Okey, dan pada minta maaf kalau salah silap dari segi pertuturan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum dan selamat pagi.